Merdeka ini maknanya menimbulkan semangat dan jiwa merdeka kerana cerdas dan berilmu. Merdeka ini merdeka daripada penguasaan dan kongkongan faham asing yang menindas kita. Merdeka ini juga harus merdeka jiwa daripada faham tempatan yang kolot dan jumud. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Dan yakinlah negara ini bukan biasa. Negara ini punyai hasil mahsul yang hebat. Kita angkat martabat. Hindari dari pandangan, pemikiran penjajah dan pemikiran yang jumud, yang memperbodohkan rakyat dan menghina kita sebagai manusia. Allah berikan akal dan kecerdasan. Mari kita gilap supaya jangan kita diperkotak-katikkan, dihina dan dipermainkan atas nama apa pun. Merdeka maknanya merdeka rakyat. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Irfan, dah faham dah? Cikgu, terkejutlah saya cikgu macam Awak seorang je hari ni? Saya seorang je. Saya Mana kan ketua balik kelas? semalam. Ketua kelas kita ada pergi tempat lain cikgu. Pergi tempat lain. Tadi hafal apa? Rukun negara. Confident 5? 5, mana ada 6. Sekarang 6 rukun lain. Itu rukun iman. Bagus lah cikgu. Mestilah cikgu kan. Okey, sekarang ni kerajaan dah wajibkan kena hafal sampai daripada mukadimah sampai habis. Mukadimah mana ada mukadimah cikgu? Mukadimah bismillah je lah. Itu memanglah kena baca mukadimah tu. Tapi mukadimah tu panjang jugalah. Okey. Saya nak mulakan dengan maka kami tu. Maka kami. Yep. Cikgu ada tak dia punya skrip dia? Ya, saya bagi okey, kita sama-sama belajar. Baik. Nampak tak gambar lain? Okey. Nak kena up ke cikgu? Betul. Up. Okey. Okey, kita baca sama Nonton kat rumah pun boleh ikut. Baik. Up. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Up. Cemerlang. Tak naklah skrip ni cikgu. Saya dah hafal dah sekarang ni. Wah. Tengok mata pun tahu budak skrip. Terima kasih cikgu sebab cikgu ajar saya. InsyaAllah. Okey. Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Sentap yang akan bermula pada pukul 11.05 ni sampai pukul 12.30 kejap lagi. Dan kita akan kupaskan topik menarik ini tentang rukun negara. 5 prinsip, 1 matlamat. Saya tahu ramai yang tak move on lagi dengan sambutan Hari Kebangsaan dekat Putrajaya baru-baru ni. Punyalah ramai orang dekat sana. Ya Allah. Ramai. Lebih 1,000. Tahu tak jambatan wawasan tu? Okey. Dekat dengan MACD tu kan? Tahu. Tahu tak dekat situ sampai situ parking kereta. Sampai ke situ. Sebab kereta tak boleh nak bergerak. Saya dengar sampai ke dengkil orang parking. Itu parking lain kot. Tapi betul sebab sekarang terlalu ramai sampaikan ada video yang tunjukkan sampai tersangkut sebab tak boleh bergerak. Tapi ini menunjukkan betapa semangatnya Rakyat Malaysia. Ini dia. Sedikit kita bagi antara kemeriahan yang saya fikirkan sangat luar biasa. Betul. Ini ketiba keberangkatan tiba daripada Baginda Di-Pertuan Agong. Saya rasa kan macam tengah tengok bola pun ya. Dia punya bunyi vuvuzela itu dengan orang bersorak. Semangatnya kita dapat sampai bermula jam 10 malam mereka berkumpul walaupun dilaporkan pada jam 2 pagi hujan lebat. Betul. Alamak. Itulah kita nakkan semangat patriotisme yang cukup besar dalam diri anak-anak kita di Malaysia ni. Betul. Kan? Jadi kita nak bersama-sama dengan panglima kita sebenarnya. Ketua kelas kita yang hilang tadi tu. Sebab dia tengah sibuk untuk tanyakan kepada orang awam tentang rukun negara. Sama ada mereka cakna ataupun tidak. Faham ke tidak? Jadi kita bersama dengan Syai, kita tengok macam mana Syai lakukan eksperimen ni. Saksikan. Jom. Nilai patriotisme dalam diri perlu ada di setiap masyarakat Malaysia. Rukun negara merupakan kunci utama untuk kita lebih memahami dan juga menghayati nilai kemerdekaan yang sebenar dan juga nilai kecintaan kepada negara. Hari ini sebenarnya saya nak terjah rakan-rakan di sekitar Kuala Lumpur untuk kita tahu mereka ingat tak rukun negara. Jom ikut saya.
Hai, Assalamualaikum. Ada nak tanya sikit boleh tadi? Alah, sikit je. Abang nak tanya pasal rukun negara. Okey. Macam dia bacakan penuh 5 prinsip rukun negara. Abang bagi satu. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesetiaan dan kesusilaan. Oh, ada lari sikit. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Setia kepada Raja. Setia kepada Raja. Lupa. Hai, nak tanya sikit boleh tak? Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Apa yang awak faham pasal rukun negara? Kalau tak ada rukun negara, mungkin negara kita kucak-kacir. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tanya sikit je, rukun negara je. Ada lima. 5 apakah? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara kita punya belief lah. Dan kita punya compliance sebagai penduduk Malaysia kita. 5 prinsip rukun negara. Okey, yang pertama. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kat belakang pula. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan Kepada raja dan negara, Okey, lagi. keluhuran perlembagaan. Okey. Kedaulatan undang-undang. Okey, last. kesopanan dan kesusilaan. Yeah. Merdeka. Merdeka! Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Negaraku madani, perpaduan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Merdeka ini maknanya menimbulkan semangat dan jiwa merdeka kerana cerdas dan berilmu. Merdeka ini merdeka daripada penguasaan dan kongkongan faham asing yang menindas kita. Merdeka ini juga harus merdeka jiwa daripada faham tempatan yang kolot dan jumud. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Dan yakinlah negara ini bukan biasa. Negara ini punya hasil mahsul yang hebat. Kita angkat martabat. Hindari dari pandangan, pemikiran penjajah dan pemikiran yang jumud, yang memperbodohkan rakyat dan menghina kita sebagai manusia. Allah berikan akal dan kecerdasan. Mari kita gilap supaya jangan kita diperkotak-katikkan, dihina dan dipermainkan atas nama apa pun. Merdeka maknanya merdeka rakyat. Baik, bertemu kembali Cuit Sikit Jangan Sentap. Itu dia, kita gambarkan kepada anda betapa pentingnya kemerdekaan yang perlu kita kekalkan. Nak istiqomah mengekalkan kemerdekaan itu satu perkara yang sukar. Sebab itu kita ada 5 rukun negara ini yang menjadikan satu matlamat untuk mengukuhkan perpaduan kita dan sebagainya. Dan sedikit Irfan, kalau kita tahu rukun negara ini mula diisytiharkan pada 31 Ogos tahun 1970, setahun kurang lebih peristiwa 13 Mei 1969. Jangan main-main dengan peristiwa 13 Mei ini, dan juga ramai cakap peristiwa 16 Mei. Bukan 16 Mei itu Hari Guru. Itu memang patut diraihkan. Dan juga selepas tahun maka wujudlah 5 prinsip rukun negara ini yang menjadi satu tonggak penting. Kalau kita dalam agama kita ada rukun Rukun Islam.
nak menikah pada rukun? Rukun nikah. Hafal Belum lagi saya tak kahwin lagi. Okey, hari ini kita nak bercakap tentang 5 matlamat satu prinsip ini. Kita nak 5 prinsip satu matlamat terbalik pula. 5 prinsip satu matlamat. 5 prinsip satu matlamat. Dan hari ini kita bawakan dua tetamu cukup istimewa yang ada di sebelah Hafiz. Kita persilakan Yang Berhormat Howard Lee, iaitu Ahli Parlimen Ipoh Timur. Selamat pagi, YB. Apa khabar YB? Apa khabar? Khabar baik. Dari Ipoh pagi tadi. Dari Semangat. Semangat. Dan di sebelah sana kita bersama dengan Arvin Aplasami, penerima anugerah tokoh belia negara. Dahsyat. Selamat pagi. Selamat pagi Irfan. Handsome. Sihat semua. Sihat. Siapa yang handsome tu? Hafiz dan Irfan okey lah. Setanding lah. Kalau YB dengan Arvin macam mana? Okey? Jangan. Ini dia Saya level seorang saya ingat handsome sini. Tapi kita patut beri pujian kat baju Arvin lawa sebab baju batik kan. Tahniah. Okey, hari ini kita terus nak berkongsi kepada penonton berkaitan dengan 5 prinsip satu matlamat, tapi kita nak telusuri sikitlah sejarahnya kan. Macam mana boleh tercetusnya. Sebelum ni saya ingat setahu saya sebelum tercetusnya 5 prinsip rukun negara ni ada 7 sebelumnya. Betul. Kan? Itu berdasarkan fakta. Mungkin YB ada kisahnya atau ceritanya. Silakan YB. Ya, ini berat ni. Nak ceritakan sejarah. Kita ringan sikit. Sebenarnya kalau kita ikut sejarah apa yang termaktub, saya nak memberi sedikit info ni. Kawan-kawan masuk Google, carinya bukan senang sebab dia punya link pergi macam-macam tempat lah. Tapi ada 50 fakta rukun negara. Korang pergi check, korang pergi download, pergi baca dari mula sampai ke akhir. Secara ringkasnya, tercetusnya kejadian atau tragedi 13 Mei, bukan 16 ya. Dan waktu itu negara dimasukkan ke dalam satu darurat. Dan selepas daruratnya banyak tergantung, termasuk demokrasi berparlimen, parlimen digantungkan. Dan ketika itu kerajaan dipaksa untuk buat satu tindakan, iaitu mewujudkan satu pemerintahan tanpa demokrasi. Kerana negara tengah huru-hara, baru menimpa tragedi, ramai yang meninggal dunia. Dan ketika itu kerajaan terpaksa juga membuat satu dasar untuk menggembelingkan balik semua kaum keturunan dan agama supaya tidak lagi tercetusnya perkara itu. Jadi setelah wujudnya satu jawatan kuasa rukun negara, hasil keputusan daripada kabinet ketika itu, maka mesyuarat pertama dikumpulkan pakar-pakar, termasuk orang yang reti sejarah, orang yang reti macam mana untuk uruskan masyarakat, termasuk pemerintah sekali. Keluarnya 7 prinsip. 7 prinsip ni kalau hafal ni susah, tapi boleh ceritakan jugalah. Dia mula dengan ketuhanan. Ketuhanan dulu. Ketuhanan. Dalam bahasa Inggerisnya tafsiran tu a supreme being, yang sebenarnya lebih ke spiritual lah. Lepas tu kesetiaan. Dari kesetiaan pergi ke keadilan. Dari keadilan sosial lah. Dari keadilan pula pergi keutuhan. Dari keutuhan pula pergi kebahagiaan. Lepas kebahagiaan tu masuk ke kesopanan. Dari di situ mulanya miss satu kewarganegaraan kat tengah-tengah tu. Jadi 7 prinsip ini dijadikan asas perbincangan untuk 3 lagi mesyuarat kemudian. Dan pada akhirnya lebih kurang bulan 6 ke 7 tahun 1970 meterainya atau dimuktamadkannya draft yang termasuk mukadimahnya, ikrarnya dengan 5 prinsipnya. Jadi itulah sedikit asal usulnya lah. Sekarang kena hafal semua mukadimah sampai ke bawah. Mukadimah tu dia berat sikit lah. Detail lah. Bagi untuk kita benar-benar mendalami, merungkai dan betul-betul menyelami dan memahami dan menghayati, mukadimah tu amat penting sebenarnya. Sebab itu sebenarnya matlamat dia. Apa cita-citanya, apa yang diciptanya. Lepas tu prinsip itu akan membawa kita ke pembawaan dia. Kita meja sikit macam kat parlimen. Okey, Amin. Kita dah tahu dah pemahaman dan juga sejarah asal-usul. Tapi setakat ni dah lebih 5 dekad rukun negara yang kita duk angkat hari-hari tangan, duk up ni kan. Arvin sendiri sebagai tokoh belia, luar biasa. Puas hati tak Arvin tengok anak muda sekarang dalam soal pemahaman rukun negara ni?
Sebenarnya saya tersentak pada awalnya bila YB cerita pasal usul asal kan. Sebab Awal tersentak Ya, tersentak. Awal-awal tersentak dah. Baru cuit sikit je. Jangan. Okey, sebagai anak muda Hafiz, saya nampak dia ada dua perspektif yang berbeza. Kita kena lihat kepada dua terma, iaitu mengetahui, satu lagi pemahaman. Contohnya, sebagai anak muda dari sekolah lagi, dari bangku sekolah lagi, kita akan hafal rukun agama, betul atau tidak? So, contohnya, kepercayaan kepada Tuhan. Perkara itu kalau kita hanya setakat hafal dan hanya mengetahui prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan, agak sukar. Ya? Kita perlu memahami contohnya apa, kepercayaan kepada Tuhan. Tiada Tuhan yang akan mengajar umatnya untuk melakukan kejahilan. So kita sebagai anak muda kena faham benda tu. Buat meja. kena menghayati benda tu sedalam-dalamnya. Ya. Baik. Itulah antara, kalau kita nak memahami rukun negara ni, bukan saja kita mengetahui, tapi kita kena memahami maksud-maksud di sebalik perkataan-perkataan itu. Wabi, kita nak bercakap berkenaan dengan maka kami rakyat Malaysia akan menemukan sesuatu itu. Apakah kepentingannya kepada anak muda khususnya untuk mereka memahami? Sebab kalau kita baca ikrar tu, Wabi, dia ada satu jiwa tau. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami. Jadi apa maksudnya di situ, Wabi? Satu, tafsiran istilah ikrar tu dilaungkan, dibaca, disebut dengan lantangnya, dengan mengisytiharkan sesuatu. Dan apabila seseorang itu mengeluarkan kata-kata dan juga ikrar tersebut, mungkin ia hanya sekadar dia sebut, tetapi dengan sebutnya, dengan hafalnya, dia masuk kepala. Bila dia masuk kepala, mungkin pada ketika itu tidak. Mungkin darjah 1, 2, 3 dia sekadar labun je lah. Hafal labun je. Tapi mungkin masuk darjah 4, 5, 6, tiba-tiba orang tanya. Kalau ada kelasnya lagi elok. Mai kita sama-sama tafsir. Lepas tu diberikan takrif rasmi, lepas tu bahas. Dengan bahas itulah mungkin diselami dan didalami dan dipahami. Tak semestinya faham pun, terkurang-kurangnya ada ruang. Dan bila fahami, kita ambil contohlah prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bagi saya dalam sesuatu proses pembinaan bangsa, pembinaan negara dan pembinaan sesuatu identiti kebangsaan, ia ada dua bab. Satu, kenegaraan atau secara satu ummah atau sesebuah bangsa, berkumpulan. Satu adalah individu. Dan bila masuk bab individu tu, dia penting sebab kita perlu dimasukkan dalam minda kita bahawasanya ada sesuatu yang lebih besar, lebih agung daripada individu. Iaitu apa? Bukan kerajaan. Sebenarnya yang lagi agung daripada individu, yang paling agung sekali adalah sesuatu kepercayaan. Saya seorang penganut falsafah dan agama Buddhism. Yang sebenarnya supreme being itu adalah sesuatu status. Itulah ketuhanannya yang balik kepada yang asal, ketuhanan, bukan saja kepercayaan kepada Tuhan, yang sebenarnya kalau kita tafsirkan secara mendalam adalah suatu falsafah, satu ideologi, iaitu memercayai wujudnya sesuatu yang lebih besar, lebih agung daripada diri sendiri. Yang sebenarnya selari, seia, sejiwa, sekata dengan konsep sesebuah negara. So bagi saya, kalau kita mendalami, dia bukan saja berlapis-lapis, dia berlapis-lapis. Dengan berlapis-lapis itu, ia akan memberi pendalaman tentang sesuatunya dalam konteks ini, negara. Tak. Dia macam kelas kan? Tapi dia baru cikgu yang sebenar. Betul. Ini level pensyarah lah. Saya baru nak menuntut ilmu. Okey. Kalau Arvin sini, saya suka Arvin sebut soal kepercayaan kepada Tuhan. Tiada Tuhan yang menganjurkan umat dia untuk melakukan kejahatan. Tapi sebab kita lihat, walaupun ada satu rukun negara yang jelas, tapi masih lagi ada isu-isu yang bermain perkaumannya, isu orang ini. Macam mana sebenarnya? Kenapa? Adakah satu pemahaman yang ada loophole ataupun tak sampai sebenarnya dalam pemahaman orang tentang rukun negara ni? Kita kena faham dari segi sosiologinya. Kita rakyat Malaysia ni, kita duduk di bawah payung Malaysia ni secara integrasi. Kalau kita lihat negara Indonesia, asimilasi. Bermaksud kita mempunyai agama, budaya, adat, bahasa yang berbeza, tetapi kita berintegrasi di bawah satu payung bernama Malaysia. Bermaksud api perpaduan ataupun api perkauman maupun isu-isu sensitiviti itu cukup, orang kata apa, cepat membara sekiranya kita menjentik. So saya rasa
sebagai anak Malaysia yang berwatan, saya rasa isu-isu perkauman ini remeh-temeh. Sebab apa? Saya seorang anak kampung Bangga Datuk. Apabila saya balik ke kampung, duduk berkopi dengan orang-orang di peringkat akar umbi, tidak timbul isu-isu perkauman. Ya, YB, apabila saya berada di Kuala Lumpur, di Putrajaya, elok je kita sama-sama minum kopi dan sebagainya. Tidak Sambutan Merdeka baru ni. Ya, betul. So saya rasa isu-isu ni, minta maaf lah ya, sebagai anak muda saya rasa politikus-politikus inilah ya sepatutnya bersikap bertanggungjawab supaya tidak berinjaksi pasal isu-isu perkauman dan khususnya isu-isu 3R. So saya rasa benda ni tidak wujud pun selepas PRN, PRK YB sebagai ahli parlimen mungkin YB boleh juga tweet sedikit berkaitan dengan isu ni. Ya, sebagai anak muda saya ingat isu-isu sebegini tidak wujud. Kita hidup dengan harmoni, dengan bahagia. Elok je. Elok kan? Politik, bila Abang sebut politikus, YB tenung. Sebab sebagai seorang yang dalam arena politik yang YB, di mana kalau kita nak melihat tentang rukun negara ini, kita nak bedah sama-sama hari ini, kalau kita lihat dari segi urutannya, kenapa kepercayaan kepada Tuhan itu berada paling atas sekali, YB? Bagi saya lah, kita semua ciptaan Tuhan. Setuju kan? Semua 4 orang, semua kat audiens pun setuju kan? Setuju kan semua kan? Angguk sikit. Dan kamera bergerak. Apa yang istimewa dan bagi saya yang membawa saya kepada pengimanan kepada rukun negara ini, khususnya nombor 1 ialah di Malaysia, keterbilangan kita dibina atas keberbilangan kita. Kemajmukan kita adalah asas di mana kehandalan kita dibina. Kita bermacam-macam. Kita berbagai-bagai. Dan kita memang majmuk. Itu lumrah dan fitrah wujudnya entiti bernama Malaysia ni. Dan Tuhan buat kita macam ni. Jadi, kita ada ni, Malaysia ni adalah sesuatu pencerminan kepada ciptaan Tuhan seluruh dunia. Khususnya kalau kita tengok dari geostrategi ni lah, Malaysia ni kita menjadi tempat pertemuan pelbagai keturunan, pelbagai bangsa yang membawa kepada pembinaan bangsa Malaysia yang terdiri daripada kita semua. Jadi begitu indahnya kita kat Malaysia kerana ia mencerminkan ciptaan Tuhan. Dan bukan saja begitu, bukan saja nombor 1, tetapi kesopanan kesusilaan nombor 5 tu, kita dapat hidup seperti Arvin sebut tadi. Kita boleh hidup bersama. Kita boleh hidup dengan bahagia bersama. Cuma adalah sekok dua di luar sana yang nak main-mainkan benda-benda yang tak senonoh. Apa? Jadi tak perlu kita hero sangat demo-demo ni yang nak mainkan, nak bermain dengan api perkauman. Akhirnya kebahagiaan kita akan menyerlah dan kemajmukan kita akan memenangi dan merebahkan mereka yang nak mengapi-apikan sentimen. Saya setuju, YB. Saya setuju. Betul. Ya, betul. Menarik, dan juga saya tertarik juga apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri masa amanat baru-baru ni. Beliau kata nak menguruskan negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum itu bukan satu yang mudah. Itu saya nak tanya Aven juga kejap lagi. Sebab kita ada sekolah rukun negaranya dan macam-macam inisiatif lain, tapi adakah ianya membantu dan juga memantapkan lagi pemahaman kita tentang rukun negara? Baik, kita akan rehat seketika. Kita akan cuit banyak lagi tetamu kita dua ni. Kembali selepas ini, cuit sikit. Jangan sentak. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
Bos. Apa kamu ni? Ada, saya minat ni lagu hip ni bos. Hari-hari apa tu yang boleh dengar tu. Astagfirullahaladzim, budak-budak zaman sekarang ni. Syai. Ha. Kau dah tengok cerita Malbat? Belum, best ke cerita tu? Best gila. Semalam aku tengok cerita Malbat tu. Best gila. Dah lah dia punya pelakon semuanya gagah perkasa. Kau tahu tak? Ada Syahzi Sam, ada Hairul Azrin, ada Syazwan Zulkifli, ada Nafiz Zaidi. Kenal Nafiz Zaidi? Tak apa. Lepas tu yang paling aku suka tengok ni, Bron Palare. Itu taste kau. Ya, betul cerita dia pasal apa sebenarnya? Sebenarnya bila aku tengok cerita tu, dia macam perasaan aku punya perasaan semangat aku cintakan negara tu membuak-buak. Kau tahu tak? Merdeka! I love Malaysia. Ni tak boleh bagi wayang ni. Dah kalau penuh program tu kau seorang jerit, takkan orang lain tak cintakan negara? Tak, semalam aku jerit. Semua orang sekali jerit. Menjerit? Dia tak jerit. Keluar kau! Keluar! Macam tu. Lepas tu macam aku tak boleh tidur. Aku rasa macam aku sayang sangat Malaysia ni. Aku rasa macam aku memang bangga aku anak Malaysia. Nampak tak semangat tu? Semangat. Lipstick kamu boleh colour merah nanti. Eyeshadow biru. Bos datang. Apa benda kau buat ni? Assalamualaikum, bos. Hei. Bos dah makan dah, bos? Macam-macam dah makan dah. Apa dah membudik lah kau ni, Pandai kau nak budik, Buat kerja, bos. Nyembang je betul ni. Tak nyembang. Apa tu? Buat kerja. Kita bincang. Tengok filem lah, drama lah. Ada cerita filem, pelakon lah. Tarik lalat lah sana tadi. Dah. Korang ni. Rukun negara ni bukan banyak, 5 je pun. Takkan rukun negara tak tahu? Malulah kita. Kita rakyat Malaysia kena tahu rukun negara. Itu kita punya pegangan. Yang pertama apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Oh, serius ke? Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Yang keempat? Kedaulatan. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Apa macam tu? Kena dah tahu rukun negara. Rukun negara ni bukan banyak, 5 je pun. Takkan rukun negara tak tahu? Malulah kita. Kita rakyat Malaysia kena tahu rukun negara. Itu kita punya pegangan. Terkejut saya tadi. Itulah dia. Kalau kita tak faham dan tak tahu tentang rukun negara tu, jangan jadi rakyat Malaysia lah orang kata kan. Sebab itulah kita kena memahami. Kalau lagu Blackpink tu hafal tak apa. Rukun negara kena hafal juga. Tapi bos lepas demam lain macam lain macam sikit lah. Pelakon pun makin ramai sekarang. Pasal tambah bajet aku kan. Aduh. Okey. Saya nak kembali kepada Aven terlebih dahulu. Tadi Aven kita dah kata sebab Aven sebut sebagai tokoh belia ini, memang kena jagalah belia itu sebagai mileage Aven jugalah. Soalnya sekarang kita ada sekolah rukun negara bawah KBS sebagai contoh. Adakah itu cukup untuk kita pastikan bahawa anak muda ni betul-betul faham, betul-betul mengerti, betul-betul ikut apa yang ada gariskan tu? Sebenarnya Hafiz, saya bersifat positif. Ya. Saya puji inisiatif yang diambil oleh KBS untuk menganjurkan sekolah rukun negara. Tapi persoalannya betapa konsisten dan apakah outcome-nya dan adakah ia itu keseluruhan. Sebab apa? Sebab saya lihat sekolah rukun negara ini satu inisiatif yang baik. Tapi saya percaya perlu bersifat keseluruhan. Maksud saya, mereka ada orang kata bersasaran. Pada awalnya mereka sasar seramai 6,000 atau 60,000 sebagainya. Dan baru-baru ini mereka sasar kepada 100,000 belia. Dan saya rasa isu-isu rukun negara seperti ini perlu diajar, perlu dihayati, perlu dihadam dari bangku sekolah lagi. Bah kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. So saya rasa pihak kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan perlu polish balik dengan izin orang kata apa, mata pelajaran civic dan kewarganegaraan contohnya ataupun pendidikan moral sebagai contohnya.
kita perlu menggilap anak-anak kita dari sejak sekolah lagi. Ya, saya rasa sekolah rukun negaranya institusi yang bagus. Cuma saya rasa perlu lebih konsisten. Sebab apa? Sebab saya risau juga tiba-tiba kita memancing tanpa berupan. Bermaksud sia-sia. Yeah. So itulah show saya sebagai anak muda di peringkat akademi supaya kita masukkan modul rukun negara ni dalam sistem pendidikan kita supaya anak-anak muda di peringkat akademi dapat menghayatinya sedalam-dalamnya. Yeah. Consistency is the key. Yes, perfect. Kalau kita nak sama-sama memahami tentang rukun negara ni, eloklah kalau kita bawakan pembelajaran itu sejak mereka muda lagi. Ya, betul. YB, kita nak terus lihat kepada rukun negara yang kedua. Perkara 181-1 Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan bahawa kedaulatan tentang Raja-Raja Melayu dikekalkan sehingga hari ini. Jadi kenapa pentingnya kalau anak muda ni untuk menghayati tentang perkara ini supaya mereka memahami tentang pentingnya ada simbol kenegaraan iaitu Raja-Raja yang berdaulat. Silakan YB. Dia sebenarnya asasnya adalah dengan keempat iaitu kedaulatan undang-undang dan ketiga keluaran perlembagaan. Termaktub dalam perlembagaan, maka ia adalah struktur di mana negara ini dan negara bangsa ini dibina. Dan secara apa yang disebut oleh Irfan tadi pasal 181 Duli Yang Maha Mulia pada Keserian di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu di peringkat negeri, Sultan-Sultan, adalah lambang dan payung kerakyatan seluruhannya. Yeah. Dan kalau kita masuk, menyimpang sikit pergi parlimen, parlimen tu jangan ingat parlimen tu sekadar bangunan dia. Bukan sekadar ahli parlimen yang duduk dalamnya. Kalau ada ahli parlimen, ada speaker, ada bangunan, cokma dia yang menjadi lambang kepada Duli Yang Maha Mulia pada Keserian di-Pertuan Agong dan dalam Dewan Undangan Negeri, cokma dia tak ada. Maksudnya lambang Sultan tak ada, lambang yang di-Pertuan Agong tak ada, tak jadi parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Kerana ia adalah sebahagian daripada kewujudan pembinaan dan keadanya negara dan negeri-negeri kita. Baik. Jadi jangan kata itu tak penting. Itu sebenarnya yang paling penting. Kalau tak adanya, tak ada negara ni. Tak ada negara ni. Jadi dia bukan sekadar kesetiaan kepada raja kerana raja itu individu. Dia bukan sahaja Duli Yang Maha Mulia pada Keserian di-Pertuan Agong sebagai ketua agama, ketua kepada rakyat. Kerana ia sebenarnya sebahagian daripada negara ini. Yang tak boleh tak ada. Jadi, yalah, sebenarnya ada politikus-politikus juga yang duk agak derhaka lah sekarang. Jadi, perkara itu kita perlu menghindari. Betul. Dan ada undang-undang untuk kita menangani perkara itu. Tapi, rakyat biasa macam kita taat dan setia kepada raja dan negara. Raja sebahagian daripada negara. Kalau kita tengok yang ketiga, keluaran perlembagaan, keluaran undang-undang tu duduk dekat 3 dan 4. Itu satu perkara juga. Macam Irfan hafal lah katakan sebab dia student lawyer kan. Perlembagaan tu kadang-kadang kita kena hafal juga yang asas itu, bahasa Melayunya, kedudukan agama Islam sebagai contoh. Kadang-kadang ada yang faham tapi buat-buat tak faham. Ini macam mana ceritanya, Irfan? Sebenarnya saya rasa satu perkara yang penting iaitu penguatkuasaan undang-undang. Sebab perkara ini cukup serius ya. Sebab kalau kita lihat, kita dah ada mother of law. Perlembagaan Persekutuan. Dan kalau kita lihat intipatinya, rukun negara pun di sebelah sana. Dah ada perfect. The perfection of law is there. Tapi how about the implementation dengan izin? So saya rasa perlu ada penguatkuasaan undang-undang. Bukan kita nak bersifat autokratik terus nak mendenda ataupun menghukum, tetapi perkara-perkara sedemikian ni perlu dilihat secara serius. Sebab apa? Sebab perkara demikian juga mungkin akan memudaratkan kedaulatan negara ya. Sebab kita ni saya akan bawa balik isu integrasi nasional ni. Sebab kita kena fikir asasnya, the reality-nya, kita perlu berdiri di bumi yang nyata. Sebab kalau bukan saja dari dahulunya kita lihat adanya injeksi doktrinisasi daripada budaya barat. Tapi sekarang ni risaunya bukan barat, tetapi dalam kalangan kita sendiri. Ya, dah ada kata-katanya India, China, pendatang asing, ini negara apa dan sebagainya. Dan
kita mudah semuanya terikat dengan perlembagaan persekutuan. Kita faham benda asas agama Islam, agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama lain pun digalakkan untuk beragama, dan semua benda ni dah kita tahu. Cuma risaunya bila tak ada penguatkuasaan undang-undang terhadap isu-isu serius ini, mudah untuk kita membakarkan isu-isu sensitiviti. So saya rasa pihak kerajaan juga perlu lihat tata susila, kesopanan anak-anak muda maupun secara amnya, bagaimana kesantunan mereka, kesopanan mereka dalam media sosial. Sebab kalau kita lihat media sosial ini seperti laut sekarang, susah untuk kita mengawal. Cuma dari segi pendidikan seperti saya katakan tadi, itu pendidikan tetapi dari segi penguatkuasaan undang-undang ini mungkin akan lebih orang kata apa, memartabatkan lagi kedaulatan negara kita. Baik, YB, dalam perlembagaan persekutuan ada juga tentang hak kebebasan untuk kita bersuara. Tetapi semua hak-hak tersebut pasti akan ada limitasinya. Kerana kalau tidak dijaga, mungkin ia akan menggugat kepada kedaulatan negara. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang ini mereka gemar untuk menggunakan media sosial untuk mereka bercakap tentang apa sekalipun. Dan ada juga yang masih kurang cakna tentang limitasi untuk bercakap tentang 3R. Jadi mungkin apa yang kita perlu kongsikan kepada anak muda untuk janganlah sebut tentang isu ini kerana ia akan menggugat kedaulatan dan keamanan negara yang kita ada sekarang ini. YB, silakan. Segala kebebasan ada batasan dia. Kebebasan yang tidak berbatasan adalah sesuatu yang mampu dan berpotensi untuk menggugat keselamatan. Apabila saya sebut tentang keselamatan, ia bukan sekadar orang lempang seorang lagi ke orang pakai senapang untuk menembak. Bukan saja. Tetapi ia mungkin akan membawa sedikit-sedikit lama menjadi bukit punya sentimen kebencian. Itu sebenarnya lagi teruk. Kalau tembak sekali je tapi dah. Tapi lama-kelamaan kebencian itu akan menjadi konfrontasi. Betul. Itu yang bahaya sebenarnya. Dan bagi saya batasan itu perlu kita mendalami sebagai sesuatu masyarakat dan sebuah negara. Ada undang-undang. Ada undang-undang yang boleh dikuatkuasakan untuk menghindari atau mengelak, mencegah benda yang tak elok berlaku. Tapi sama ada sebagai individu yang punya kebebasan itu mampu menyekat mulut dan minda daripada mentafsir benda yang bukan-bukan. Jadi dalam sosial media, ambil contoh, bila ada orang nak mainkan isu 3R, memainkan itu berat sikit sebab mungkin kalau saya kata mereka yang nak menyalahgunakan itu saya pun sebut tapi saya tak mainkan. Tapi bila ada salah sunting video ucapan Tuanku Sultan saya, ini pernah berlaku. Ada orang dah kena ngangkut ni. Bila ucapan oleh Sultan disalah sunting, disalah guna untuk mewujudkan satu sentimen yang bukan maksud asalnya, itu bahaya. Dan undang-undang perlu memainkan peranan. Betul. Mudah je 3R tu sebenarnya nak faham kan. Race, bangsa, religion dan juga royal. 3 tu, tapi yelah kita faham kadang-kadang ada yang buat-buat tak faham. Tapi saya nak tinggalkan sebelum kita berehat seketika, tu kita kata kita perlu menggunakan hak berfikir sebelum menggunakan hak untuk bersuara. Kita akan berehat seketika. Kuat tu ayat tu. Saya tinggal ayat tu. Okay. Kita berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Cuit Sikit. Jangan stop selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, -1(a) dan -b Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Jam yang berdetik tepat jam 12 malam, hari kemerdekaan kita. Alah, berita wajib akan ada setibanya ulang tahun kemerdekaan negara. Tak tahu dekat mana jam tu? Inilah tempatnya, Bangunan Sultan Abdul Samad.
Menara jam ini berketinggian 41 meter bersamaan 135 kaki dan direka untuk menggema Big Ben dengan gaya Indo-Saracenic. Dan mengikut catatan sejarah, ia telah mula dibina pada tahun 1894. Bangunan ini pada asalnya adalah untuk menempatkan pejabat pentadbiran British. Namun pada tahun 1974, ia dinamakan sebagai Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena dengan nama Sultan Selangor yang memerintah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai mahkamah negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi Malaya. Sehingga kini, Bangunan Sultan Abdul Samad masih menjadi lokasi bagi acara resmi negara dan juga aktiviti kemasyarakatan. #Demi Negara, kita jumpa lagi. Ya Allah, anak siapalah. Bijak betul Saya malu lah. Nampak macam yang menghafal rukun negara tadi. Oh ya. Sebab cikgu saya yang ajar. Nampak lancar penghafalan tu. Oh, biasalah tu. Okey, tadi kita dah gunakan soal hak untuk berfikir sebelum untuk hak bersuara. Saya nak tanya kepada Arvin sikitlah. Saya pergi kepada amanat yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini sebelum merdeka baru ini. Beliau ada menyentuh soal captive mind ataupun minda yang tertutup, jumud dan sebagainya. Sebab saya kecewa juga sebab sekarang dah 2023, kenapa masih lagi ada isu-isu yang sebegini? Arvin rasa di mana yang perlu kita bagi punch sikit supaya semuanya beres? Sebenarnya sekali lagi saya ingin membawa terma sosiologi. Dua perkara. Yang pertama, interaksi sosial dan yang kedua, hubungan sosial. Kalau kita lihat sekarang pada era ledakan maklumat yang semakin rancak ini, kita cukup sibuk dengan pekerjaan kita, tugasan harian kita, tanggungjawab kita. Dan kadang-kadang kalau kita lihat pada hujung minggu saja kita dapat meluangkan masa dengan orang-orang persekitaran kita. So dari segi interaksi sosialnya, dia akan wujud apabila kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berbilang kaum dan sebagainya, dan berbilang budaya, agama, bahasanya. Dan perkara demikian sekarang semakin berkurangan sebab kita sibuk dengan tugasan harian kita. Dan kalau kita lihat, hanya di kedai mamak sewaktu sukan bola sepak contohnya, ataupun badminton contohnya, baru berlaku satu interaksi sosial antara anak-anak muda kita yang berbilang kaum. Dan juga selepas kita mempunyai satu interaksi sosial dan wujudnya pula hubungan sosial antara kita, sesama kita. So saya fikir dua perkara inilah yang semakin berkurangan, yang perlu kita injak sedikit secara amnya. Okey, itu dia. Itulah kita paparkan juga kepada saya kata tadi, YB, kalau kata waktu merdeka ini boleh pula kita berkumpul macam duduk sebelah sama satu sama lain. Tak ada masalah. Kenapa kena ada keadaan macam tu baru okey, tiba-tiba dah habis situasi merdeka ni dah jadi macam huru-hara pula ni, YB? Sebenarnya huru-hara, hari biru, Raban Teben dibuat oleh orang. Dibuat oleh orang. Raban Teben saya lama tak dengar betul. Hampir tak tahulah. Orang lama. Sebenarnya saya ini dengar macam geram sikitlah. Kita tengah sembang tentang rukun negara. Rukun negara dia ada 3 perkara. Satu adalah mukadimahnya, iaitu dia punya hasrat dan cita-cita. 2, ikrar. Ketiganya prinsipnya. Saya nak baca. Rukun negara pun ada orang nak putar belikan. Okey, ambil contoh. Dia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokrasi, mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama. Kat TikTok, di luar sana, kat lapangan ceramah, ada politikus-politikus yang kata saksama. Maka ini kerajaan ni nak tukar asal usul atau rukun negara yang asal sampai dia nak bawa kesaksamaan yang nak menghancurkan dan membuang hak keistimewaan Melayu. Mana ni ada? Ini proklamasi yang telah diisytiharkan, wartakan, dan ini titah di Raja Dulia Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Dia pun nak main ni. Satu lagi. Satu lagi. Makin panas ni. Yang seterusnya menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dengan berbagai corak. Pula dia ungkap, dia guna istilah liberal. Kerajaan sekarang ni dah ubah liberal. Alah. Liberal pun tak faham maksudnya macam mana kan? Liberal
terhadap tradisi kebudayaan yang kaya yang ada dalam lumrah dan fitrah negara kita. Tentang budaya. Apa ya Roma ni? Jadilah ini sebenarnya buat saya agak beremosi kerana semata-mata nak score point, nak menang semata-mata dalam gelanggang politik, dia sanggup menyalah sebut, salah tafsir, salah guna benda yang diwartakan sebagai proklamasi dan pengisytiharan diraja. Yang dah berapa puluh tahun dah. Betul. Lebih bawah 63 tahun dah dijadikan asas sumpah semua rakyat. Tak bolehlah. Itulah, ini buatan orang. Tolong pegang bawah habis sikit. Itulah, tadi dia kata sejuk. Betul tu Wabi. Yelah, kalau kita nak cakap mengenai isu-isu yang membuatkan kita rasa macam nak marah ni semua, memang banyak Wabi kan. Sebab isu-isu ni dibuat oleh manusia yang mungkin dia rasakan benda tu tidak memberikan kesan kepada dia, tetapi dia tak nampak benda tu dari segi benda tu lagi besar. Skop ni akan memberi kesan kepada rakyat kita secara keseluruhannya. Jadi perkara-perkara itu akan menyebabkan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia akan rasakan kita akan terancam. Jadi benda-benda itu kita perlu elakkan. Jadi anda di luar sana janganlah cuba untuk mengharu-birukan keadaan negara kita. Saya ada 3 tetamu. Tak tahu macam saya dapat rasa tau. Bahang tadi saya nak cakap juga sekarang. Okey, Afan, mungkinlah kan sebab sekarang ini menjadi apa yang dikongsikan oleh YB satu perkara. Ini menjadi satu beban juga kepada Arvin sebagai orang yang kata tokoh belia. Semua melihat Arvin ini sebagai satu contoh yang baik. Ini cabaran-cabaran lain ni. Kalau kata macam Ifan katakan tadi, mereka tak fikir akan kesan kepada anak cucu. Kalau kita beri gambaran yang buruk, kalau perkara ini tak diselesaikan sekarang, apa agak-agaknya akan berlaku nanti? Saya sekali lagi bersifat lebih positif ya. Sebab sekali lagi saya mempertahankan anak muda di peringkat Kerumbi ya. Kita tidak pernah bersoalkan tentang 3R. Anak muda okey je sebenarnya. Anak muda okey, steady. Ya, saya mempertahankan statement saya ini sebab kami di peringkat Akarumbi tidak pun berisu berkaitan dengan 3R, race politics dan sebagainya. Kami di bawah tenang, steady, elok je. So saya rasa pemimpin-pemimpin seperti YB lah sepatutnya mengembeling tenaga dengan anak-anak muda di peringkat Akarumbi untuk berfikir. Apakah solusi-solusi yang drastik yang dapat orang kata apa memartabatkan jati diri dalam kalangan anak muda. Sebab apa? Kita lihat Malaysia ini cukup kaya dengan budaya, kesopanan, kesantunan, peradaban yang cukup baik. Saya sebagai Global Youth Parliament Malaysia Coordinator pergi ke luar negara, pelbagai negara saya pergi tapi saya tak lihat secantik-cantik Malaysia ini, seunik-unik Malaysia ini. Saya mula menghargai lebih lagi pula terhadap keunikan Malaysia ini. So saya rasa kita perlu berfikir bagaimana untuk kita memartabatkan jati diri dalam kalangan anak muda. Itu cabaran yang saya lihat pada waktu ini. Sebab apa? Dulu ada pula program PLKN contohnya. Ya, setiap kali dah habis SPM dah dihantar ke PLKN untuk kita membaiki ataupun untuk kita supaya kita ada sifat jati diri dan kita rasa sifat kesetiaan, kebanggaan sebagai anak Malaysia. Tapi sekarang persoalan yang cukup besar yang perlu kita fikir. Dia cuit YB tu. Dia cuit YB. Apa persoalan yang perlu kita fikir? Banyak soalan sebenarnya. Sebenarnya ada banyak benda yang double edge sword. Double edge sword maksudnya hang sini salah, hang sana pun salah. Hang sini boleh betul tapi betul itu pun boleh jadi salah. Ambil contoh. Memahami secara lebih mendalam jiran kita, kawan kita. Kalau kadang-kadang kita cuba nak faham tapi bukan datangnya daripada sumber yang sahih atau asli, kita akan salah faham. Kerana mungkin ada orang yang putar belikkan. Tapi kalau memahami secara terlampau mendalam pula, nanti sendiri salah faham, lepas tu tak nak faham lagi. Itu pun masalah juga. Kan? Jadi kita perlu memahami, menyelami secara dengan sanubari terbuka. Kerana suka tak suka, kita warga satu negara. Okey, dan macam saya sebut tadi, kemajmukan kita adalah kekuatan kita. Kita perlu terima apa jua kerana kita harus dan wajib bersama. So itu satu. Keduanya, macam mana nak memahami, di manakah ruang untuk kita saling faham memahami. Sekolah pertama. Di kelab-kelab di luar sekolah kedua. Ketiganya, wadah-wadah yang lain yang boleh kawan-kawan di luar sana.
taburkan masa, curahkan jiwa untuk wujudkan wadah untuk saling faham memahami secara lebih mendalam. Boleh buat inisiatif. Ahli parlimen Komo semua di luar sana, mereka ada peruntukan. Ada idea pi jumpa. Kalau benda tu boleh kerjasama, buat. Janji dapat ada ruang untuk saling faham memahami secara lebih mendalam. Itu yang saya sedang usahakan. Tapi yalah, orang Perak ni. Teman bersedia dengan bersama maker. Tapi saya sentiasa pegang kepada sastrawan negara Samad Said. Dia pernah menukilkan satu syair yang bertajuk Hidup Bersama. Sebahagian daripadanya adalah kita wajar mendaki lagi kerana puncak yang jauh. Dalam gelora dan taufan tak tercala tekad kita kerana kemerdekaan mengasuh kita untuk yakin menyanggah musuh, tulus menambah kawan. Inilah inti tonggak menara kebahagiaan. Dan itu sebenarnya bagi saya adalah apa yang harus dan wajib semua buat. Faham, menyanggah semua musuh di sana yang nak menggugat ketenteraman, keamanan, kedamaian yang ada pada hari ini. Dan kita tambah kawan dari merata-rata tempat, khususnya di kalangan kita. Tambah kawan, jangan cari musuh. Amin, Rashad. Untuk kita ni. Anak-anak muda di luar sana, anak muda ni ada dua jenis. Satu menuntut perubahan, satu mencipta perubahan. Ayolah kita mengangkat rukun negara sebagai kitab suci kita untuk bersama-sama demi kelangsungan negara tercinta ini. Ayolah anak muda. Itulah dia kata-kata tokoh belia negara kita. Berikan tepuk tangan sikit. Orang Perak moh nak. Terima kasih Arvel dan juga Wabi Howard atas perkongsian. Saya fikir ini satu perkongsian yang konkret. Saya rasa semua naik share. Betul. Perkongsian hari ini. Saya pun rasa macam lagi bersemangat lagi-lagi kita sebagai anak muda ni untuk kita menghayati lagi, mendalami tentang rukun negara yang menjadi kepada tonggak kedamaian dan kemudian kita tengah kecapi sehingga hari ini. Betul. Terima kasih juga kepada anda semua yang menonton. Semoga kita mendapat pemahaman yang jelas berkenaan dengan prinsip rukun negara ini yang menjadi satu matlamat kepada kita. InsyaAllah kita akan terus menyemarakkan sambutan ini sehingga 16 September. Kalau boleh bukan sampai situ je lah. Sampai bila-bila. InsyaAllah 5 prinsip satu matlamat. Saya Irfan Syamil Nasution. Saya Afi Dawson. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cuit sikit. Jangan sentak. Bye. Malaysia, laungkan bersama cintai Malaysia. Walau berbeza warna, kita semua sama, bersatu kita.